Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin, wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa maliku yawmiddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang ciptakan kita pada malam yang mulia ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon syukurlah kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu dan kepada ahli jawatan masjid di sini, yaitu Kampung Bamanaka ni. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala membalaskan kebaikan mereka yang mana mereka itu menjadikan masjid mereka sebagai tempat pengajian ilmu agama. Itu adalah satu tanda yang Allah Subhanahu wa taala suruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat pada kita. Telah keluar oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada hadis Muawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Sesiapa di kalangan ni hamba yang beriman ini, Allah Subhanahu wa taala hendak baik. Orang beriman ni hendak baik dah. Nak mari ke dunia ini. Tetapi yang khusus lagi, harus lagi, yaitu orang yang beriman yang mau nak faham hukum agama. Itu makna kata orang yang Allah Subhanahu wa taala hendak baik, hak fisik, hak utama, hak istimewa. Apabila kita ada majlis umpama ini, insya-Allah kampung kita akan diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala takwa Tuhan Allah sekalian. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kampung kita daripada penyakit. Yang ketiga, kalau ada sakit, ada haru-haru, kampung itu adalah cepat Allah Subhanahu wa taala angkat bala takwa daripada ini kampung. Sebab itulah kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membalaskan kebaikan kepada ahli jawatan masjid di sini dan kepada saudara-saudara saudari semua yang hadir pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala ni sebagai Tuhan kita tahu lah. Akan tetapi kebanyakan manusia kita hari ini kerana jauh doa dengan kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi berasa kata ini kita tu jadi kupu sikit, kalau bahasa pandai kita karat sikit, tak jelas, jadi ada selapu. Tujuan yang hatta kita mari ke dunia ini, kita orang-orang yang ngaji generasi bubu kami seumpama Dr. Jihad alaihi rahmatullah
Ustaz Obado dan lain-lain lagi daripada guru kami, Ustaz Mustaza sendiri, kita alhamdulillah ada beberapa tokoh-tokoh ulama sunnah yang ada di tanah air kita di sini. Jadi mereka duduk tanya kepada orang Melayu kepada kita di sini, kau tahu kata tujuan Tuhan jadikan kita mari kepada dunia ini ada tujuan yang khusus. Maka tujuan itu kalau jadi lain. Dengan sebab kita sendiri pun banyak dalam dunia ini benda-benda yang tarik kita jauh daripada pemahaman yang betul. Dengan itu tak boleh nak lari, tak boleh kita nak beki. Pasti kita kena mengimarahkan masjid seumpama kita buat ni. Jadi Tuhan jadikan kita ni sebagaimana Tuhan ayat dalam Quran, Dia kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan supaya mereka itu mengabdikan diri mereka kepada aku. Sebelum daripada Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mari datang muka bumi ini, Tuhan letak jin dulu pada sini. Duk datang muka bumi kita. Dan bumi ini Allah SWT jadi belum daripada terjadikan langit. Itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kalau gitu, kita nak ringkasnya, Islam kita ini, agama Tuhan kita, agama yang dibawa oleh Nabi SAW kepada kita ini, ia ada 3 serangkai. Makna ada 3, kalau kita kecek mudah-mudah kita nak buat makan ni, kita nak letakkan kawah kita, khali kita ni, pasti kita ada 3 buku. Kanan kiri duduk gitu, supaya letakkan benda di atas tu jadi kejap boleh. Puyuh ataupun gapo tu support. Islam kita ni nak kepada kita yang pertama, kita kena mengasahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu mula-mula sekali. Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, Dia kata, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan aku ni, sesungguhnya aku ni tidak utuhkan nabi-nabi rasul mana-mana mari kepada kaum mana-mana pun, mereka mari supaya manusia mengasahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu mula-mula sekali. Kemudian tiap-tiap syariat ini, ia ada syariat tiap-tiap umat, tiap-tiap nabi, tiap-tiap rasul yang ada syariat yang tertentu. Kita ni diberanak, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ini dunia lepas daripada kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ni sebagai umat Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi konsep yang kedua, dasar yang kedua setelah daripada kita mengasahkan Allah taala, pasti kita kena ittiba. Apa makna ittiba? Makna kita ni nak kenal Tuhan apa baik, nak buat ibadah apa baik, nak muamalah apa baik, nak munakah apa baik, nak jinayah ke mana pun, cara kita nak uruskan urusan hak kita duduk dalam muka bumi ni, pasti kita nak ittiba. Apa makna ittiba? Ittiba ni makna kata kita jalan belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Tuhan telah firman di dalam Al-Quran, Dia kata, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata olehmu ya Rasulullah, sesungguhnya kamu tu ayat di bibir mulutmu, wahai umatku, kata mu kasih kepada Tuhan, nescaya mu kena ikut jejak langkah Nabi alaihi salatu wassalam. Barulah Tuhan itu kasih kepada kita. Apabila Tuhan kasih kepada kita, nescaya Tuhan itu ampun dosa kita, kerana Tuhan itu bersifat dengan Maha Pemurah, Maha Pengampun. Itu adalah dasar kedua. Nah, kita nak kecek dengan cara kasar-kasar dulu. Kemarin kita ambil satu dasar ke satu. Yang ketiga, setelah daripada kita ni mengasahkan Allah Taala dan ittiba, kemudian yang ketiga at-tazkiyah. Tazkiyah ni makna bahasa Arab adalah makna kita nak betulkan peranan akhlak kita sama ada hak Tuhan dan hak sesama makhluk. Bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda dalam hadis sahih, Nabi kata, "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Sesungguhnya
tujuan Nabi kita lagi. Jadi manusia yang beriman tak boleh lari daripada tiga dasar ini. Mula-mula mengasahkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ittiba', yang ketiga tazkiyah. Ini apa yang kata akhlak dan tazkiyah, budi pekerti. Itu tujuan yang Allah Subhanahu wa taala hantar bagi kita ke dunia ini, nak daripada kita tiga perkara. Orang yang jaya boleh tahan diri dia, dan dia itu boleh tahan semua, boleh amal semua, boleh sabar dan seru semua pada ini dasar. Orang ini Allah Subhanahu wa taala jamin kata orang dia sebagai aulia Allah Subhanahu wa taala, sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Tuhan kasih, orang yang Tuhan nak bantu, orang yang nak apa pun daripada Tuhan, Tuhan akan bagi. Itu maknanya kita nak tahu kata kita mari dunia ni nak jalan lagu mana. Kalau kita nak umum, kita tak tahu kata luah mana, panjang mana, kita tak tahu ya kita, walaupun kita jadi tukar umum yang bijak secara mana, kita nak buat tak tahu. Sebab orang tak ada suruh kita, tak ada royak, kita nak buat di mana tanah, tak ada tanah banyak, tapi tanah orang. Kita lagi turun pojok ke tubuh kita nak buat gitu, buat gini, pasti kita ada suruh dia daripada syarab. Itulah kita tahu kata tujuan manusia lah itu. Nak muda, nak tua, nak dewasa, nak jadi gapo pun, pangkat mana pun, hidup pada hakikat aku. Atau hari ini kita nak mari tengok kata cara kita nak mengasahkan Allah Subhanahu wa taala ni lagu mana hak Islam. Cara kita nak mengasah, nak mensatukan Tuhan, nak menyatukan Tuhan ni lagu mana. Terkadang kita mengucap dua kalimah syahadah di mulut kita, terkadang bukan semua, bukan makna kata semua orang, tak. Terkadang kita mengucap di lidah kita, tapi kita tak faham pengerti arti yang sebenar yang Allah Taala kehendak dan Rasulullah telah menyata lagu mana. Membawa kepada kita kata kita mengucap kalimah tauhid, akan tetapi fahamnya berlain. Sebab pecah umat Islam tu buat jadi ramai kuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah laku, akan tetapi hal ni fahamnya bezek ahli kalam, hal ni fahamnya bezek ahli hadis, hal ni fahamnya bezek ahli tasawuf, hal ni fahamnya bezek ahli apa nama Rafidhi Syiah, hal ni fahamnya mengikut Mu'tazilah, hal ni fahamnya baru-baru ni sekular ni sekulerisme. Mana kata orang yang mengasingkan hidup dunia, hidup ibad manusia daripada urusan agama. Agama sekadar duduk dalam masjid, hanya di timur tempat kita di Malaysia tu banyak mana dah ni. Islam, orang kata Islam modern. Yang kita orang Islam kita tahu juga. Terkadang kita berroyak kok masalah Islam, masalah tu, masalah ni, demo pehel masuk langsung dengan kita. Kalau kita duduk dua negeri, pehel ni lah haduk akak-akak sekarang lagi. Haduk akak-akak sekarang lagi, pehel ni sekular mengasingkan hidup kita daripada agama. Sekadar untuk semaya, sekadar untuk apa nama puasa ni terkadang dia nak uai tu bila. Puasa ni nak uai tu dan dia nak uai tu. Orang Arab, bahasa Arab duduk dalam jamiah sendiri, dalam mahalai sendiri, nak uai tu. Kita repat dan kita nak tahu ni pemikiran ni yang timbul pada Arab. Anak-anak cucu kita mengaji di sana, apa itu? Hijab ni memang orang hijab. Kain pakai apa nama kain pakai ia oleh perempuan, tudung oleh perempuan, bukan apa dah. Ada disuruh-suruh kalau ada orang selang ini ada dalam asal sendiri pun tertahu di antara Sufiah dengan sekular dua ni. Kedua-dua ni orang mereka seteru bagi ahli sunnah wal jamaah belaka, seteru bagi ahli sunnah. Pokok sunnah ni paling tinggi. Ini apa yang kata gaponya sebab dia memahami Islam, asyhadu an la ilaha illallah tak kena. Kita kata tak kena dia kata lain. Kita kata pahami Islam, kalimah syahadah, kalimah syahadah tak betul dengan kalau itu tak betul dengan laki Rasulullah. Hingga tapi dah hakikat betul. Tapi bahasa cara cakap kita sebagai pendakwah, hendaklah kita guna bahasa yang molek dengan mad'u kita. Orang kita nak seru. Orang nak faham sunnah
Sedangkan orang nak masuk tapi kita pior tak pasal sunnah Nabi. Tapi dia mau ubah sunnah Nabi tukar jadi Wahabi, tak Wahabi ada berlaku. Nak wipeh kata kita ni nak buat lagu mana sebagai kita ni ahli sunnah, ambil sunnah Nabi buat jadi contoh daulat dia. Apabila dia mau tengok kita tu, jangan kata dia mau tu nak lari pada kita, dia malah masuk kat kita. Ini apa satu benda yang Rusia oleh sunnah kita ni kena ada. Kalau tak ada program ni, pagi nak kita ambil masjid kita tak hayal, tak jadi sembah. Fikirnya kita tak akan sembah, pahamnya kita tak akan sembah. Sebab apa? Orang cuma tu tiap-tiap hari kita sendiri tak ada proses. Kita kata bagaimana kita letak waktu kita, letak diri kita, bagaimana kita nak cakap, bagaimana kita nak susun. Tapi titik belum orang tua kita mana tak sunnah kita belum daripada kita buat ni akan sulam. Jadi jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh bagi sini dulu. Kelak kepada kata asyhadu an la ilaha illallah, kita nak fokus, nak ambil mengerti hak ni dulu. Nak bahasa ni dulu. Hak kita nak kata asyhadu, aku menyaksi an la ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar yang patut layak aku dengan abdikan diri malaikat Allah. Mana kan? Kita kadang kita dengar asyhadu an la ilaha illallah, dia terjemah kata tidak ada Tuhan malaikat Allah. Terkadang kita dengar kata tidak ada yang sebenar-benar ada malaikat Allah. Cara terjemah tak sama. Apa cara terjemah tak sama? Kerana fahamnya tak serupa. Orang Sufiyah yang terjemah kata asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada kata yang sebenar secara hakikat malaikat Allah. Hak tu dia nak bawa kepada wahdatul wujud. Ada kata hak ada semua tu Allah. Makhluk yang khaliq innatullah. Itu hak hulu, hak tu. Tetapi dengan masuk dengan cara huraian mereka, dengan cara pusingnya mereka, dengan cara huraian mereka, terkadang orang kita ni orang awam tak ada nak hembak dia. Dengan cara dia, dengan rupa cakap dengan pakaian, dengan apa, membawa pada orang awam ini tertarik sebab dia guna lidah dia. Hak tu hewi, tu dia wi belaka. Sebab Tuhan ni wi belaka kerana apa? Kerana nak ayat kata dunia ni pak coba duk dalam masjid dah sendiri tu kau terkadang tubik tak kena kita biasa pergi Mekah ni susah dalam masjid. Hak ni boleh duduk dalam Islam tetapi jadi tak betul lagi dengan Islam hak sebenar. Susah dalam Islam kalau kita kecek dengan cara betul-betul gitu. Ini makna kata ni. Hak terjemah kata tidak ada Tuhan malaikat Allah, tidak ada Tuhan yang menjadi malaikat Allah. Satu kuat. Hak makna sebenar tidak ada Tuhan yang patut layak yang kita ibadat kepadanya hanya dua Allah Taala patuh ahli sunnah. Faham maknanya lagu mana masyarakat? La ilaha illallah kalau terjemah la khaliqa illallah. Ini di sisi ahli kalam. Tidak ada Tuhan yang menjadi dengan cara hakikatnya malaikat Allah. Patuh ahli kalam. Ahli kalam ni makna ahli yang kesal dengan falsafah Yunan, yang dia tu boleh mengajarkan hukum Islam dan mengajarkan cara beriman. Orang beriman, orang Islam makin kesal dengan dia. Saya kata boleh jadi. Kita tak mengenal dalam tafsir ni ada ra'yu tafsir Israiliyah. Tafsir Israiliyah mana? Tafsir yang keluar daripada pendapat Bani Israel yang melukkan agama Islam. Apabila dia buka pengajaran tafsir, masukkan ilmu-ilmu yang dalam agama dulu. Maka orang paling kata itu paling Israiliyah. Agama hak dulu dia buat mari pasal dalam agama Islam. Ulama belakang ni mari tapis semula kata ni pendapat ni tak betul dengan Islam. Hak agama dulu hak kita ni kena lagu ni sepasal. Panak royak pada orang tani kita lebih heran tu ya Allah bukan mudah. Ulama nak bubuh dah dalam kitab ikut mana tak kena gitu lagi ni. Banyak buku. Sebab tu kita kena urai kena.
Jadi kau kejap. Kejap apa kejap? Tak senang dia tu jadi kau apa? Kau kejap. Kita nak buat lagu mana? Benar duri. Benar yang sengat tu ada. Kita nak gaduh-gaduh. Benar yang boleh kepek kita. Dia buat gaduh katanya. Pau kata kita pergi atas batu dengan tangan kita. Gak ni gitu. Bukan dia. Kepek dia ke. Maka tak habis. Nak pergi ulang. Nak pergi apa nama kata ti lah. Yang tak ada cara dia. Kita ni orang partai kita ni kalau orang tua dulu buat tikar dengan dapur nak pergi dapur pergi tak pandang buka pita ni ya dah betul dah masalah nak royak hukum awik kita tahu dah kata benda ni tak kena akan tetapi kita nak royak tinggal tu nak kata nama go nak royak tinggal bukan nak kui kita sedap di mulut tapi kalau kita nak royak tu sedap di mulut supaya apa supaya sedap kita orang tak tinggal. Sebab tu kita kena pergi dengan apa nama? Halusi. Kalau tak halusi, dia tak sampai benda. Sebab hati manusia kita ni, ia berhajat kepada benda apa? Berhajat kepada benda yang lemah-lembut. Sebab itulah Nabi SAW, Yahudi ni, cara memikir yang pertama, rasa dia bina tadi tu, gagah kukuh. Dia tak konyol. Hingga dia meminta kata dia Muhammad, aku nak jadi kamu kata setahun aku semua berhala, setahun aku semua berhala mengajar bulan. Tapi tak terima. Tuang kuliah yang kafirun dia lah tu. Mana kata saya rak harap Nabi tani kepada sahabat. Oh tak degil. Kerah dia gitu. Akan tetapi bak muamalah Nabi. Cara gaul Rasulullah SAW. Oh. Bukan mudah. Makna kata contoh situ tu kita nak tiru benar-benar. Mana tiru baik mana? Kena mengaji sirah. Pas sirah pun alhamdulillah sekarang ni baru-baru orang kita dah cutuh-cutuh naik. Baru-baru duk mengajar, baru-baru duk sebar, baru-baru duk seru. Itu makna kata sirah kita kena teringat. Kita terkadang mana sirah, bedah kah, pengaji perawasat, tak bedah kah. Lah, mungkin lagu tu. Sirah ni lah tempat yang kita nak tengok pelaksanaan Nabi ni lagu kan. Maka Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, Ibn Qayyim ni ya dengan Ibn Kathir ni dan Imam Zahabi semua ni anak murid Ibn Taymiyah berlaku. Ibn Taymiyah ni orang tempat dia kita takut. Sebab apa? Sebab musik. Dia ni tidak ada ulama dalam empat mazhab yang ada semasa dia malaikat aku dengan ilmu dia. Tetapi keistimewaan dia ini dia tak ikut wajah situ ya. Dia nak royak benda betul. Lepas tu dia ni tidak ada jawab terkuasa di tangan dalam arti kata kerajaan tak ada dengan dia. Sebab itulah dia kena dipenjara. Ada pun ulama-ulama lain, seorang hal lain-lain itu nanti kita akan sebutlah yang ke lagu tu. Tapi nak ringkasnya Imam Ibn Qayyim, Syamsuddin Ibn Qayyim ini dia ni keluar daripada negeri Damaskus menuju kepada Baitullah Haram. Tengah-tengah yang ada musafir tu, dia tulis kitab nama Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ni kitab yang tulis lagi nak royak kata pelaksanaan ibadat Nabi lagu mana, muamalah Nabi lagu mana, ya wahai hukum keluar daripada sirah Nabi. Oh, tak ada kitab. Nah, orang ngaji ni ambo sendiri dan lain-lain pada tokoh-tokoh ulama-ulama kita yang kita telah belajar daripada mereka. Nah, kena lepas kita nak tengok, kena baca atas guru, kena mengaji, kena talaki. Ya tulis ni Ibn Qayyim ni kalau cetak ke sekarang ni jilid. Kamu ada kitab tu. Banyak ayat apa lah dia tulis ni jilid semua. Tulis tu baik daripada apa dia? Masa mana? Masa yang musafir pergi ke Makkahul Mukarramah. Bila-bila jalan tu bawa alat, bawa bok, bawa kit. Saya tuliskan. Sampai kan boleh jadi kita rojok ke sebagai anti dalam bahasa Sia, rojok ke kepada umat Islam belakang sampai hari. Kita tu keistimewaan ini, dia nak royak kata pelaksanaan Nabi. Lagu mana dia nak main dengan manusia lawi, orang tu tinggal benda yang tak kena dengan hukum. Ni kita sebagai umat Islam di sini, kita orang tua kena ada dalam satu rumah kita, satu keluarga kita ni
hidup pe umat Islam tanah ini berubah. Daripada langit jadi balik tukar. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak pergi. Kalau nak ambil politik, mari mari nak ukar hidup pe manusia. Kalaulah manusia tu tak faham agama, ya kalau baru kita tengok hari ni politik lagu mana jadi. Kalau kita ambil cara main mega apa ya? Ya pasti kita lagi deki di mana? Di hati seseorang manusia. Hati itu kita nak kau dia lagu mana? Nak obat dia lagu mana? Pasti kena pergi dengan wahyu. Apabila wahyu masuk dalam hati seorang itu, ia akan jadi sebagaimana hak Tuhan nak dan Rasul nak, menjadi tubik daripada dasar tadi, bawa manusia dan umat manusia ni kemukakan kepada alam dunia. Cuba kita tengok pada kita berapa puluh generasi, tetapi Tuhan pilih ulama kita boleh buka mahalai, buka jamiah. Sebab apa? Sebab wahyu masuk kontrol dalam hati. Apabila dia masuk dalam hati, dia kontrol, dia akan maju. Kalau tidak ada sini, pasal kecil, tak ada awak. Jadi kita nak kembali kepada sunnah Nabi SAW tu, cara muamalah kita. Cuba kita tengok muamalah Nabi. Nabi ni tak aku lah, benda tak kena. Benda tak kena, Nabi tak aku. Sebab apa? Sebab Nabi ni kewajipan dia menyampaikan. At-takhir an waqtil hajah ni tak boleh. Makna kata dia ni nak melamat-lamatkan daripada menyata dan menghurai dan beri keterangan pada masa yang darurah, masa berhajat, tak boleh. Nabi kata nak senyap tak. Sebab itulah ikrar, akuan Nabi itu adalah sunnah. Sunnah Nabi ni ada qauli, ada fi'li, ada takriri, akuan Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi nak tengok Nabi ni alaihi salatu wassalam, dia tak aku benar salah. Tetapi cuba kita tengok tahun pembukaan Makkah Mukarramah, Nabi mari Mekah. Nabi hidup Mekah 13 tahun sebagaimana kita tahu. Nabi hijrah kepada negeri Madinah ini. Nah, duduk sana tu 8 tahun. Lepas daripada 8 tahun Nabi mari Fathul Makkah. Mari buka Mekah ini, Nabi duduk gini dengan Aisyah. Duduk belatur gini dengan Aisyah. Lalu dia beradakkan mata dia kepada Ka'bah Al-Musharrafah. Dia kata, dia cuek Aisyah kata, ya Aisyah, kalaulah puak hak beriman dengan aku ni masuk Islam lama, nasaya aku butuhkan Kaabah dan aku akan bina di atas maka ataupun atas fawaid hak Nabi Ibrahim letak. Akan tetapi aku dah bimbing hati-hati orang masuk Islam pengikut hak aku baru ni, aku beladuk situ lah, letak situ. Sebab tu kita pergi Mekah tu, ni orang panggil bahasa Jawa kita tentang makam Ismail, dan Nabi Ismail itu tepi. Itu cave. Kawasan Kaabah lagi. Kalau kita masuk pergi kau tu tak boleh nak tahu kan. Ni cave Kaabah lagi. No ayat kata Nabi kita ni dia tepat dia turunkan cara muamalah dia dengan umat ada. Pak kita sebagai orang sunnah ni tepat kita nak buat lagu mana cara cakap nak narikkan mereka tu supaya mereka tu faham sunnah Nabi lagu mana. Situ tepat kita kan. Hak tu kita jadi tak jelas. Situ ada kata kita adalah kekurang ni. Nahu kita faham. Jadi kita balik pada mawduh asli kita. Maknanya di sisi ahli kalam, la ilaha illallah ay la khaliqa illallah. Tidak ada Tuhan yang menjadi, yang mengada dengan cara sebenar malaikat Allah. Tak kalau kita terjemah dengan sekaligus ni, kalau kita dengar dengan sekaligus, nampaknya nak guna lah. Nampak guna lah. Tidak ada Tuhan yang menjadi dengan sebenar-benar daripada tak ada kepada ada malaikat Allah. Apa katakan? Penuh. Akan tetapi maksud Nabi wa'azi itu nak aku dah. Aku tepat kita nak cakap. Maksud Nabi wa'azi bukan situ. Sebab kafir Quraisy musyrikun ini, mereka ini iktikad dengan cara jazah kata langit bumi dan diri dia tu dia yang jadi. Allah Subhanahu wa ta'ala wa la in sa'alta man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah.
Jadi ahli ijma' di kalangan orang Islam. Jadi musyrikun bukan yang ingkar kata Tuhan tak ada, tak. Tapi yang ingkar kata kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ni nak mengajakkan manusia ini suruh ibadat pada Tuhan hanya dua. Lain daripada itu tak boleh. Dan ayat kata mati hidup boleh. Soalnya dua buku ni musyrikun tak terima daripada. Hal lain dia terima bukan. Lalu orang yang terjemah la ilaha illallah dengan makna la khaliqa illallah, tidak ada Tuhan yang jadi yang ada kesedaran oleh Allah. Allah panggil wi makna tak sempurna. Apabila wi makna tak sempurna, gapo timur? Timur cuba kita tengok. Orang buat kena orang ni hukum dalam agama kita ni gap. Haram. Perbuatan tu orang panggil perbuatan yang membutuhkan Allah Taala, yang buat syirik. Tetapi orang yang terjemah la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, dia tak nampak kata mubani syirik. Dia tak nampak kata mubani ni Tuhan tu tegur, dia tak nampak. Sebab tu kampung yang kurang orang pada sunnah, terkadang masuk dalam ketik, dalam wad, dicarinya alat untuk nak khenakkan orang, anak dia kesal. Sebab yang bukan kata kita pergi cari tokca, cari gapo pun salah gapo ya. Kita tak ada etika tokca tu menjadikan kita tak ada sana. Pak, hak yang jadi punah masyarakat, punah agama, punahnya faham ni tepat terjemah tadi. Ini tepat yang jadi kesal tubik kepada umat masyarakat daripada yang faham kalimah la ilaha illallah ta'ala. Ni bukan tak penting sini. Pak orang apabila awak nak orang, kalau kita berjual buka kedai apa nama, jadi susah payah berapa. Jadi sebab sihir-sihir ni ada sungguh. Sihir-sihir ni berkesan sungguh sebab Tuhan izin kepada dia. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah. Katanya para ahli tafsir illa bi ilmillah. Mereka dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak nak orang, Nabi kata dalam hadis yang sahih terkadang orang kena orang tadi itu sihir itu menyebabkan orang itu jadi mati. Mati juga. Sakit dalam perut, gigi sore di situ di sini, tu jadi tak ada natijah. Tak ada sakit gapo tapi natijah kita dah sakit. Ya tak? Lepas tu mari kita dengar tok guru kita tempat kita kata X-ray dengan menengok ni tengok menengoklah kan dua pertama ni buat sama pula. Sebab apa? Daripada ta'rif la ilaha illallah dia tak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Sebab tu kesan penting ni yang kita faham tak kena sini. Membawa pada umat Islam jadi mundur, jadi lalat. Tak boleh lagi depan tak lagi. Sebab apa? Faham tak kena. Faham penting. Bukan tak penting. Sebab itulah ulama-ulama semua pakat doa dengan doa apa? Allahumma ya mufahhim Sulaiman fahimni. Ya Allah ya Tuhan aku faham sebagaimana memfahamkan kepada Nabi Sulaiman. Kalimah faham di faham cai ni belah kita tak reti. Withhulno semua bukan tak penting. Kita ramai kata, penting kau faham nak faham lagu mana tak ada salah jadi gano kok kita orang Islam lah kau ada. Bukan. Kena faham dulu. Kalau faham tak kena membawa kesal tupik daripada amalan ibadat tak kena. Itu dia. Lepas tu orang dia habis kata diterjemah la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Dia pergi di kubur, dia sebelah di kubur, yang menazar kepada kubur. Dia percaya kepada tu, dia percaya kepada jin. Apa? Kerana dia tak ada etika benar tu adalah perkara yang bawa pada syirik. Dah. Puja hantu, puja melanggar hanya dikana ya. Kita tak ada etika kata hantu, jin melanggar ni jadi menjadikan kita. Dah. Tepat ayam je. Sedangkan cuba kita tengok di dalam pengtafsiran hak dia, kita tahu dia faham la ilallah dengan makna la khaliqa illallah. Ni jangan orang Islam kita
kita ni nak faham benda ni betul semua. Supaya nak jadikan diri dia tu nak jadi betul, dia nak faham betul. Sebagaimana hadis Nabi kata tadi juga telah baca di dengar dalam mayuridillahu bi khairan yufaqih ayufahim. Nak faham benar tu. Satu. Yang kedua, ada orang terjemah la ilaha illallah dengan makna la mawjud illallah. Tidak ada Tuhan yang ada dengan cara sebenarnya melainkan Allah. Hak tadi menjadi, hak ni ada. La ilaha illallah ay la mawjud illallah. Tidak ada benar ada dengan cara sebenar melainkan Allah. Wah ni lagu mana pula? Wah ni nak bawakan manusia jauh daripada syariat Nabi. Kalaulah terkadang kita dengar tempat kita panggil ada apa orang tua kita tahu pokok-pokok dia kan mana kita sebut oleh manfaat bahaya. Dia tak semaya, dia tak puasa, dia tak zakat, dia kira kata syariat hadis syariat mari ini benda bawah belaka. Apabila dia sampai derajat martabat dia kata benar pula. Bahaya ni. Di Bangkok tu ada tempat kita tu ada. Tapi dengan sebab kita tak ada mana, dia nak serai kita tiap-tiap hari duk masuk dia 5 anak cucu kita tiap hari membawa pada kata kita ni serba kata terkata. Terjemah kata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Patutlah ada orang kata hakikat kita ni bukan ada pada hakikat. Kita ni tak ada kali hak ada semua ni Tuhan. Sedangkan yang kecil lagu tu orang awam tak ada lagi juga. Apabila yang syarah lagi juga so umpama air buah tu air bukit tu mari dah mari gapo depan dia sodak dia habis. Tapi faham ni kita tak faham lagu mana guna kata yang syarah tidak ada benar ada sekoh tu pada hakikat itu Tuhan ni lagu mana kau faham Tuhan kita ni ada semua tak? Ada semua. Ada Tuhan ni ada bukan dalam kira-kira. Ada kalau bahasa dalam mengaji panggil mawjudun fil kharij. Ada luar daripada makhluk. Makna kata Tuhan ni bukan makhluk. Kejap tak tu. Tuhan suku makhluk suku. Baik. Makna kata Tuhan kita ni ada ya ada. Tapi ada dia batin kekal. Lepas tu kita ni ada. Kita ni ada juga. Waktu dah kata kita ni ada. Sebab dia hendak mahu kita mari sini. Allah Subhanahu wa taala hendak mahu kita mari sini. Kalau itu tiap-tiap kali yang Tuhan hendak pastilah benda itu berlaku. Kalaulah benda itu tak berlaku, menunjuk kata Tuhan itu lemah. Apabila Tuhan itu lemah, tak patut tak layak jadi Tuhan. Nak orang kata kesimpulan kata kita ni ada kata ada. Tapi ada lagu mana? Ada presentasi fikir. Ada presentasi fikir mana? Dunia ni. Apabila di pada akhirat abadan khalidina fiha kekal dalam syurga kekal. Tapi kekal biizni rabbihim dengan kehendak Tuhan. Bukan kekal zatiyah tak bukan. Sebab tu cara orang nak syarah presentasi sahab leh tadi tu tidak ada Tuhan sunnah malaikat Tuhan ya, tidak ada benda tidak ada kawal ada sunnah malaikat Tuhan. Ada faham boleh? Kadang kita ni orang mengaji agama tak ada mengaji mana Islam sekalian mengaji tapi faham tak kena. Pergi Quran. Kalau pergi Quran itu jadi salah. Salah apa tu belajar di Quran. Patut hak kita ni ahli sunnah ni faham tu. Hak kita ni kat ahli sunnah wal jamaah ni orang sunnah ni faham kalimah la ilaha illallah faham lagu. Hak faham kena iaitu la ilaha illallah ay la ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan mengibadatkan diri kita malaikat dia. Tu apa? Hak lain badan ni tak kena. Mana dari kami kena tengok. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Qulu la ilaha illallah tuflihun." Kata oleh wahai Quraisy, akan kalimah la ilaha illallah nasdaya
Orang kata ataj'al alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un 'ujab. Mu nak jadikan Tuhan yang sebenar itu yang patut layak hanya juga Allah Subhanahu wa taala. Pelik sangat Muhammad Mu'ayyub kan. Tapi apabila orang tanya dia man khalaqakum, dia yang menjadi kamu, la yaqulun Allah, nasaya Allah taala jawab Allah. Nina ayat kata mereka itu mengaku kata Tuhan jadikan dia jadi langit bumi jadikan apa nama segala-gala. Akan tetapi apabila Nabi seru supaya dia tu mengibadahkan diri dia hal keadaan tunggal, dia kasih. Itu makna kata la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri dengan cara sebenarnya melainkan Allah. Sebab tu gapo mana ibadat? Ibadah kalau semua kita untuk dunia ni nak buat ibadah. Kalau tak buat ibadah kita tak sedut dunia. Gapo mana ibadah? Al-ibadah kama qala al-Imam Taqiyuddin, dia kata ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min qawlin wa fi'lin. Apa nama dia? Ismun jami', satu nama yang merangkumi, yang sempurna di dalam panggilan itu gapo? Daripada perkara yang Tuhan itu kasih. Tak kita nak khabar lagu mana kata Tuhan kasih pada muka ni, Tuhan tak pilih pada muka ni, kita khabar. Ukurnya kita sebagai kita ni orang awam, kita ni orang rajin buat ibadat tapi nak faham benar. Kita nak khabar lagu mana? Hal ni Tuhan kasih dan Tuhan tak kasih. Ukurnya kita, bantahkan kita ni duduk mana? Bantahkan kita, ukurnya kita duduk di Tuhan suruh tak? Tuhan royak tak? Tuhan suruh tak dalam Quran? Suruh tak dia? Di atas lidah Nabi, iaitu dalam hadis Nabi SAW. Kalau Tuhan suruh tak tu dia kata perkara yang Tuhan redha. Mudah kan? Tuhan kita selalu apa? Kerana Tuhan kata aqimus salat. Kita zakat apa? Kerana Tuhan kata wa'atuz zakat. Kita haji apa? Kerana Tuhan kata wa'atimul hajj wa umrah al-umrah lillah. Suruh kita buat haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Mana kata perkara tu Tuhan redha. Tuhan kasih. Sebab tu Ibnu Taimiyah kata ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Tiap-tiap perkara yang Tuhan itu redha dan kasih. Aku nak tanya, redha itu Tuhan redha? Redha hak kita buat kata hak ni molek. Tapi walaupun ke orang yang berhujah kata, jadi kata benda ni molek Nabi tak nak lari. Dan yang orang tak tahu, kita orang sudah tahu apa kacau dah tu. Sudah, Nabi tak nak lari. Jadi kata kita nak hujah. Tu hujah mereka. Pak kita sebagai orang sunnah ni tak usah jawab pada ilmu lagi ya. Kalau jawab ilmu tak akan jadi buku kan yang jawab diri. Apabila kita jelas dah di dalam diri kita, tu makna kata ku anfusakum wa ahlikum tu melaki pada tu nar. Jaga diri tu. Tahu benar tu. Cara logik akal. Hak kita akan kecek masalah ihtiba ni. Kita masuk sini-sini kan. Makna kata asal dalam masalah kita ni, ibadat ni asal dalam masalah ni. Kenapa kita mengucap Nabi kita sebagai Rasul? Nak tanya, orang tanya kita yang kata jangan buat kerja lah. Benda hak Nabi tak kerja. Benda hak Nabi tak kerja ni Tuhan tak redha, Tuhan tak kena. Jangan buat gitu. Kan jadi kan Nabi tak lahir. Itu hujah. Pak kita terkadang apabila ada hujah lagu tu keluar lah. Pak kita sendiri kurang juga. Nampak? Jadi kita tu nak kembali nak bahas mula. Nak bahas mula. Hebat ada. Kita mengucap kata Nabi SAW itu sebagai Rasul apa? Hikmah apa kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apa? Di mana teman? Pak. Kerana wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan tidaklah
dengan izinan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengucap dua kalimah syahadat kerana sebab kita nak ikut dia. Apabila kata kita nak ikut dia, coba kita kira akal kita nak ikut orang yang kita di mana-mana dah. Kita jadikan kita tahan ni minta Allah pohon kepada Allah SWT akak balap takwa daripada kita cepat-cepatlah boleh kita pergi umrah haji pula. Kita lagi haji, kita lagi umrah. Kita tak pandai bahasa Arab, tak pandai nak buat pasport, tak pandai nak buat visa, tak pandai ada duit, tapi tak pandai. Kita tak lagi cari Tok Seh ni mana ada? Orang yang nak bawa kita pergi ke Mekah. Lepas tu apabila orang yang nak bawa kita pergi ke Mekah, kita calon diri kita, sama diri kita nak dia tolong bawa kita pergi ke Mekah. Kita boleh nak kata-kata haji. Hari kita lagi buat sendiri pasport, kita lagi buat sendiri visa, kita lagi naik kereta sewa umur sendiri tak apa. Kalau gitu pun tak ada upah tak sah lagi pergi sendiri cara pun. Tapi Islam kena tahu. Islam ni mari nak Tuhan hantar agama mari supaya baik. Ya, contoh dalam itu dah ada, iaitu dia Rasulullah SAW. Lepas tu kita kata, ini kan ada, mana lari-lari ibu Nabi dia lari tu. Ibu Nabi, mana diri Nabi SAW tu sebagai pekoh dia ada. Jangan pandai-pandai dia depan pada Nabi. Jangan pandai-pandai harus ibadah, harus pegangi, urusan amalan, urusan apa-apa gunakan harus jangan pandai-pandai dah tengok tu dia belakang. Tu nak lagi. Patu kita tak nak pandai-pandai urusan agama. Ada lagi, ada pada tak ada apa. Tapi dengan cara logik akal kita hujah kata Nabi itu sebagai ibu orang lain. Kalau itu kita tak payah nak mengucap kata ya Rasulullah. Ada seorang ustaz Azhar. Ustaz ke Azhar Malaysia kita hadir. Mana ustaz dok mengajar di dalam Jamiah Azhar. Dalam universiti dalam Mahalai Al-Azhar. Sebut nama apa tak apa orang ni supaya menjaga. Nama Taqiyuddin Hilali. Dia ni seorang yang mengajar fiqh muqaranah. Fiqh muqaranah ni tanda kata kalau bahasa siapa panggil nitisa cerpriap dia. Makna fiqh cara kita nak pilih kepada beberapa mazhab dan kita waktu mendapat hak kuat sekali untuk kita buat amal. Sebagai sunnah kita dia ngadilah tu. Dia tak ada terhenti di atas mazhab yang tertentu, tapi aliran mazhab yang kita tak keluar daripada mazhab hidup dalam itu juga. Tetapi nak kita asuk mazhab yuktik kata walaupun mukhalafah dah ada punya pakar juga ya bukan kalau sunnah kita bukanlah begitu. Tapi bukan mana orang sunnah kita menetai kepada ulama menetai mazhab bagaimana dia merubah bukan. Bukanlah itu. Dia ni Sa'duddin, kita bukan nama kata dia Sa'duddin Hilali ni. Dia dari otak dia ni dia nak jadi diri dia ni Syekhul Azhar. Dalam sama-sama dia tu pada bubuk tangan. Bubuk pangkat lah kita kerja mudah-mudah. Tetapi pahami dia lagu. Pahami dia nak oyak kata dia nak bela kata orang bukan Islam ni. Nak oyak kata orang tu boleh jadi orang Islam walaupun tak mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu nak oyak kata orang Nasara ni bukan orang beriman. Masuk penjara kalau kita mengajar atau orang Nasara tu bukan orang beriman. Ia ni nak jaga hati orang Nasara. Pikan kita lupa. Dia tahu ibar luar lampung dalam ada luar dari bosel orang Nasara. Orang Nasara tak apa okey. Dalam kampung kita tak ada dua orang. Sutik keluarganya tu. Hak lain Islam apa. Tapi dia nak bela orang Nasara. Nak ayat orang Nasara ni boleh masuk juga syurga bersih. Ustaz dalam Jamiah Azhar. Bagaimana tak Azhar ni? Oh, orang Azhar ni itu banyak jenis. Dia banyak jenis. Nah, orang Azhar dengan esok kita semangat kita kedek dah dulu. Nah, ada Sunni, ada apa kata apa nama sekolah, ada apa kata kuburiyah, ada banyak jenis. Bukan sejenis. Tetapi kita tak dengar situ. Don't know dikata
tak ada. Kalau kecek dengan orang biasa kata pandang muntah, pandang mulah, tak ada. Nak ayat Quran betul, mana apa? Nak ayat Quran apa ayat Quran? Ayat Quran dia kata ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hei orang yang beriman, jangan kamu pandang-pandang urusan depan Allah Taala dan Rasul. Sudah. Jom, nak kecek orang ni. Kita tengoklah tafsir mana-mana, tak boleh kita mendahului Rasul. Sebab itulah Nabi royak tu kena dah lah tiap-tiap rekod itu tak betul jalan kita kata ada rekod yang tak boleh. Ada yang berhujah dengan kata Ibn Sami kita faham. Tak ayat insya-Allah kita akan kupas mula insya-Allah. Nak ayat kata apa? Nak ayat kata pasti kita akan tengok akan Nabi SAW. Orang ayat itu. Ataj'al alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un 'ujab. Pelik sangat ni Muhammad Wahyu kamu nama lagu ni. Aku tak nak terima lagu ni. Tu hesa kok mana kita beribadat lama dah Tuhan 360 ekor sekeliling kampung. Hak tokoh hak sah sekali itu Allah Subhanahu wa taala. Hak tu. Tok nenek kita hajar lagu tu lagu mun masuk mana ni dah hajar tu ibadat ke Tuhan satu. Ni ayat kata apa nama la ilaha illallah bimakna la ma'budu bihaqqin illallah. Lain daripada ni nak kata guna sangat tu tak jelas, tak serupa maksud Allah Ta'ala dan Rasul syarah mari huraian. Setelah daripada kita kena molek dah, reti molek dah, nak semelih tak semelih lain daripada Allah. Dia tak gila ya. Dia kocih ni kaki tangan dia. Nak semelih kerana Allah. Nak nazar kerana Allah. Nak tawakal di atas Allah. Nak doa kepada Allah. Itu. Dia tak gila. Kalau tak ada situ, nyerapok pohon usu mana pun, hayo ambil tabarruknya begitu, jumpa kapal batu mana pun jadi. Ada orang Islam kita, orang tani kita, yang nak pergi Mekah. Lepas anak cucu yang duduk Mesir. Lepas tu dia masuk Mesir sudah. Masuk Mesir dia anak cucu dia duduk tekak yang kelima. Tak nak kata orang sana tahu kata tekak tertinggi tu yang duduk gitu. Dia tu orang ada main ke bawah. Lepas kita pun duduk kecil sudah. Tu orang tengok kata Datuk ni lagi mana orang tua. Dah kata orang banyak dah. Ni tak ada. Duduk mari tengok anak batu. Kita kata buat apa je tengok anak batu kenapa? Dok kata anak batu sini dengan kata bekas Nabi Musa dia dijok dulu kita Nabi dekat je. Kenapa? Kerana nasi lu tak payah sampai sana. Tak boleh nampak usul anak hujur, tak boleh nampak tempat refleks ni. Cicak juga, tak cicak juga. Macam ni. Sebab apa? Sebab yang perhatian. Nak murid dia pun tak boleh kita dia orang perhatian tak pala nak royak pula dia. Jadi banyakkah tu? Sebab tu kita nak campur tangan. Setelah daripada kita reti molek dah hari, cara kita nak sembahyang baik, cara kita nak puasa, cara kita nak zakat, cara kita nak haji, cara nak baca Quran, cara nak berzikir, cara doa. Ada lagi kena tengok Nabi wa akuan. Ana bosan. Maka apabila kita dan mata waktu lagu mana Nabi kita korong yang ni kakak korong ke-15 tak ada tengok lagu mana la ilaha illallah hada ayat kata sunnah Nabi itu biar dia daripada kali ni ulama-ulama ambil ilmu tu lah kita pakai gerak di tengah supaya kita baca dengan hadis tu lah an Abi Hurairah la da'u Hurairah apa kan bukan salah dah berubah pada orang sunnah tak buat kita pakai ulama pakai Nabi kita ni kedai Nabi tu dia tak dah kan kita ni kaya ambil daripada ulama ahli sunnah ni lah ayat Nabi buat gini betul kasih Nabi tak seturut Nabi tak kau rasa siapa boleh Rasul awal coba dia pakai berdikir buat dia apa tanda kata kasih apa orang tak buat tu tak kasih Nabi tapi lepas ikut sinar atau nak turut lagu mana Nabi tak ada yang kita nak baca lagu mana supaya Nabi jadi
Kita kasih tak saya tunggu. Kalau orang duduk dalam keluarga, apa yang saya kasih, apa yang saya kasih. Tempat tidur pun tak cara, makan ni pun tak cara, kain baju pun tak cara, harta pun boleh lipat. Akan tak sampai kecil banyak. Ada benda royak di mulut tu, tak betul. Sebab anak tak ada. Nak betul lagu mana? Sebab anak tak ada. Ni tempat yang kita tahu kata ittiba, ikut Nabi penting. Oh ni kita temarilah, kita pakai ikut Nabi. Apabila kita sebut begitu, kita rengkat. Kalau nak royak kita ikut kamu tu, banyak dah. Kita ikut Nabi sudah. Nampak tak? Lepas tu kalau royak Nabi buat lagu tu, kiri ke kanan, depan ke belakang, orang morning dia royak. Apa tak ada memang ni dia nak royak. Hatu yang tahu kita faham bukanlah hadis arba'in kita tengok an Abi Hurairah an Aisyah. Oh tak bayar menimba daripada Abu Hurairah lalu gitu dah. Sebenarnya lagu tu. Ada tali dia ada jalannya dia gitu gini. Nak mereka sampai kita tu dia pakai sore dua. Nampak tu dah hanya nak kita faham masalah. Setelah daripada tu maudah terakhir ni yang itu hendak kita kena tazkiyah. Apa makna tazkiyah? Yakni kita menjamukkan amal ibadat kita dengan budi pekerti luar dan dalam. Kita tahu kata diri kita ni Tuhan suruh kita ibadat. Nah, Tuhan suruh kita ibadat. Dalam Islam kita ya ada iman, ada apa lagi macam ada ibadat, lepas tu ada ihsan. Maqam ihsan. Maqam al-ihsan. Ihsan ni ulama yang makna tazkiyah. Apa makna tazkiyah? Tazkiyah ni makna kata kita menjamukkan amalan ibadat kita. Kita tak jadi keilmu masalah. Kita orang dilantikkan jadi oleh ahli kampung jadi keilmu. Ataupun jadi tok khatib masalah. Ikutlah kampung tapi kita nak kerja hati ini. Kita keluar tubik daripada umur kita ambil asmaya dengan cara molek. Kalau tidak ambil asmaya tu banyak lagi tu gini. Baik. Kita mari ke masjid, kita niatkan apa lagi? Kita tak ingin mari kerana nak mari semaya jadi imam ambil halusin. Tapi dengan sebab kita tak ada tarbiyah dan tazkiyah ini kita mari. Hari ni nak baca ustaz, tak nampak orang ramai masjid nak baca ustaz. Baca ustaz tu kena dah niat yang boleh. Baca ustaz tu kena, tapi baca kerana lain pula. Nak orang dengar, tak ada kerana Allah. Kerana Allah penting. Terkadang kita Nabi suruh zayyinu aswatakum bil Quran. Ada saya Nabi, ada saya hendaklah kamu menghiaskan lidahmu, cakap pemu, suaramu dengan Quran, baca Quran, baca ustaz. Sebab sunat kita jadikan orang jadi keiman ni kena suara sedap. Nah kalau suara tak sedap tu, lalu ikut orang lah kata, dah. Lalu ikut orang palpah orang lah kata. Orang suara tak sedap tu, terkadang sepanganan jauh tak tahu juga baca Quran dah gitu kan. Kita orang baca panjang pula. Kita baca apa yang sedap. Tuhan suruh, Nabi suruh kita mengelokkan suara kita dengan Quran. Akan tetapi go kita tu nak pelik ke siapa? Kena pelik pada Allah. Kerana Allah. Itu kita buat memolek. Apabila Tuhan terima, para malaikat pun terima, manusia terima. Kita ni jangan kita akid diri. Tepat orang tak ada terbiah ni pun suka akid diri. Kecek pen pun apa akid diri, nak hina orang. Kecek pen orang sedih semua. Kecek dia orang patah semangat semua. Kecek tak ada jalan keluar semua. Hari tu orang tak ada tazkiyah. Walaupun orang sunnah, walaupun orang mana-mana pun, kalau lagu ni dia tak ada. Walaupun ibadat yang rakoh, akidah yang benar, tapi tazkiyah yang tak ada, akhlak yang tak ada, bukit. Yang naknya tiga-tiga tu sebagai tubuh tadi lah, kapuh duk sekali. Barulah puyuk kita tok lah kami mereka dalam tubuh, tak ada salah. Tak ada salah. Ini cara yang Islam kita nak bawakan diri kita sebagai orang Islam, ahli sunnah, orang sunnah, duduk di sini. Barulah kita tu faham dengan cara jelas supaya kita ni pakat-pakat dapat selamat. Faham tu penting
kalaulah kita pahal kena, itu adalah usaha yang betul olehnya kanak kita. Terkadang kita kanak, tapi Tuhan tak kanak, dia tak jadi. Tuhan kata wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kita ada kanak, tapi kanak kita tak betul dengan kanak kita, dia tak jadi. Ni nak ayat kata kita tak ada kuasa Tuhan bintang, tapi kuasa kita bukanlah bahasa Arab mustaqil lah. Jangan mustaqil lah, maka bukan kuasa yang bersore dah. Ia terhenti dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Situlah tempat yang kita nak mari muzakarah dengan ahli di kampung Melaka ni lah. Sekadar insya-Allah pada perjumpaan ini, as'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.